Assalamualaikum Datin dan semua yang menonton. Bersama saya adalah pengasas RH Kirot Center. Boleh Datin perkenalkan diri kepada audiens kita? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Puan Syafinas untuk datang interview saya. Nama saya penuh adalah Raja Hanaliza binti Raja Ahmad Tajuddin. So saya, sebab panjang nama saya tu, saya ringkaskan kepada RH je. Terima kasih RH. Boleh RH beritahu kepada penonton kita bagaimana RH mula-mula tertarik hati dengan qiraat Al-Quran? Oh, mula-mula macam ni. Hari tu, saya tahun 2017, saya pernah pergi ke Mesir. So di Mesir tu saya ada jumpa arwah Pak Said tu. Dia kata ramai orang kat sini, dia kata dah tua-tua ni duk datang belajar di Mesir. Dia kata untuk ambil qiraat dan sebagainya. Tapi sebelum saya ke sana, saya telah pun mendapat sanad dengan ustaz di sini. Saya pun dah tahulah sikit-sikit tapi tak tahulah banyak lagi. Bila saya pergi ke Mesir, baru exposure saya kepada 10 qiraat. Punya ada 10 semua dan ada 2 torik. Satu torik Syatibiyah dan juga satu lagi torik Thayyibah. Jadi dari situ saya amat meminati membaca qiraat ini sebab setiap satu qiraat itu berbeza cara bacaannya. Dan ada macam-macam, ada imalah. Pertama kali saya tahu ro'a tu jadi re'e, macam tu. Saya suka sangat. So ketika COVID, kebanyakan kita semua belajar online. So saya rasa itulah peluang saya kalau saya buka RH Qiraat Center ni. Qiraat saya tu maknanya boleh dua, satu baca kan. Tapi saya sebenarnya tu qiraat ni kepada qiraat 10 tu lah yang sebenarnya. So bila saya namakan RH Qiraat Center tu, tumpuan saya adalah kepada pembacaan 10 qiraat yang mutawatir, iaitu yang berkait rapat ataupun bersanad kepada Rasulullah SAW. Jadi kita misalnya qiraat yang pertama adalah qiraat Nafi'. Bila kita sebut tentang qiraat tu, dia dibagi kepada dua. Dua perawinya. Perawi yang pertama adalah Qadun, perawi adalah Warasyah, macam tu. Setiap ada dua. Macam kita terkenal dengan qiraat Asim kan. Qiraat Asim kita ada dua lah. Yang pertamanya riwayat Syu'bah dan yang keduanya riwayat Hafs. Yang kita lebih mengenali adalah riwayat Hafs. Misalnya saya pergi ke Thoriq Thayyibah lah. Thoriq Thayyibah, kenapa kita sibuk dengan Thoriq Thayyibah ni? Sebab Thoriq Thayyibah ketika ini sedang dibaca oleh satu kumpulan international readers ya, daripada seluruh negara. Untuk Mekah dengan Madinah adalah pengasasnya yang nak kembangkan Thoriq Thayyibah. Thoriq Thayyibah ni dah lama ada. Dia ada, kalau kita di Malaysia kita kenali dengan Imam Jazari. Kenapa bubuh nama Thayyibah tu ikut matan poetry dia ya, nama Thayyibah. Jadi kalau di Middle East ni memang dia panggil Thoriq Thayyibah lah. Kita panggil sini Thoriq Imam Jazari ya. Menarik sekali. Boleh RH terangkan perbezaan qiraat? Menarik sekali. Betul, dia ada perbezaan ni ikut ya, sebab kita kata tadi kita ada 10. Tapi macam misalnya bila kita cakap tentang qiraat Asim, perbezaannya tak banyak. Dia daripada faraj huruf. Misalnya tak malun dengan yak malun. Dan kalau misalnya Syu'bah ni dia banyak membaca kepada imalah. Itu saja. Macam saya cakap tadi, ro'a jadi re'e. Itulah itu saja. Kalau kita baca dalam Hafs, kita baca ro'a. Tapi kalau ikutkan riwayat Hafs ni dah komplit lah. Tashil pun kita ada satu dalam tu. Ishmam pun ada satu. Macam-macam kita ada dalam tu. So itu pembukaan kita yang sebenarnya untuk belajar qiraat-qiraat yang lain. Beza tu ada. Tapi kalau kita pergi yang susahnya, banyaklah pula khilafnya. Khilaf tu adalah perbezaan. Tapi kalau macam kita pergi antara Hafs dengan Syu'bah tu, tak banyak. Kisai pun tak banyak. Sikit-sikit je. Mana ada tamarbutah tu dipanggil ta'nis tu, kita kena buat imalah. Itu saja. So ambil lah yang ringan-ringan yang rasa nak belajar qiraat, nak
advancekan diri kita, kita belajar qiraat ni. Jadi tak adalah satu je kita baca. Kita baca berbagai-bagai cara bacaan, meluaskan lagi fikiran kita. Di samping itu, kita bertambah mantap daripada kita punya bacaan di dalam riwayat Hafs. Lagi banyak kita ambil qiraat, lagi cekap kita dalam bacaan qiraat Hafs. Kenapa? Sebabnya bila perbezaan tu, kita tahu dah, oh kita tak boleh dah buat macam ni. Kita kena baca dia dengan elok. Birunah. Kita selalu baca dalam Syatibi untuk kita punya riwayat Hafs bila runah. Maknanya tak ada dengung ya. Mir Rabbihim. Tapi kalau dalam Thayyibah kita kena baca mula-mula Mir Rabbihim sama, tak ada runah. Yang baca yang kedua Mir Rabbihim. Jadi bila kita dah tahu dah perbezaan itu, bila kita baca lain kali kita punya Hafs, kita punya riwayat Hafs, kita takkan tersilap dah buat mirab. Kita tahu, ini dah pergi ke Thayyibah. Misalannya. Memang menarik penerang RH. Jika tidak keberatan boleh saya tahu, menurut pandangan RH mengapa seseorang Muslim itu perlu belajar qiraat Al-Quran? Begini ya, Quran ni menolong kita bukan saja di akhirat nanti, menolong kita daripada di dunia ni lagi ya, untuk lapangkan rezeki macam-macam kan. Kalau kita baca surah tu setiap satu kita dapat pahala, setiap satu huruf tu kita dapat 10 pahala. Dia kebaikannya di dunia dan juga di akhirat. Dan ketika kita meninggal pun dikatakan bahawa Quran tu telah masuk antara kita punya kain kapan. Dan juga menjadi pembela kita di dalam kubur kan. Kalau kita baca sebelum waktu subuh pun sekurang-kurangnya kita baca 100 perkataan. Dan kita juga keluarga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So banyak ya, Nabi memang ditinggalkan 2 kan pada kita. Iaitu satu Quran dan satu lagi sunnah dia, dan kita tidak akan sesat. Quran tu adalah petunjuk, panduan untuk kita, kehidupan kita di dunia ya. Untuk menuju ke jalan akhirat. Itu satu. Keduanya, apakah yang RH Qiraat Center cuba untuk orang ramai mendapat qiraat ni? Bila saya sebut tentang qiraat yang 10 ni lah, sama ada Thoriq Syatibiyah ataupun Thoriq Thayyibah. Yang kita buat pertama adalah kita menjemput semua membaca dengan guru-guru Arab kita. Kenapa dengan guru Arab? Supaya kita punya lahjah, bacaan cantik, itu pertama. Yang keduanya juga, kalau misalnya kita tak faham setengah-setengah perkataan tu, kita boleh tanya dia on the spot. InsyaAllah dia boleh jawab kepada kita, cerita dan sebagainya. Dan selain daripada itu, kita ada program sokongan yang kita panggil program integrasi. Program sokongan kita itu kita adakan 2. Satu adalah metodologi Qiraat 10. Apakah metodologi Qiraat 10 ini? Metodologi Qiraat 10 ini adalah membincangkan atau menceritakan tentang usul, tata cara, peraturan, teori untuk membaca setiap satu qiraat. Sebab satu-satu qiraat itu macam-macam cara baca, macam kita riwayat Hafs. Kita ada ishmam, bila ketika kita nak buat ishmam, bila ketika kita nak buat muncung tu, dan apakah raum, cara bacaannya, 1/3 dan sebagainya. Itu adalah peraturan untuk membaca setiap satu qiraat. Dan keduanya, kita ada satu lagi sokongan ataupun support kita dalam bidang tutorial. Tutorial ni kita ambil pelajar-pelajar kita yang telah pun graduan RH Qiraat Center. Jadi mereka ni pun mengajar juga usul, repeat lah maknanya usul, dan akan mendengar bacaan kita dan akan memimpin seorang yang sedang jalan jatuh lah, seorang budak ni, jangan bagi jatuh. Jadi kemantapan daripada segi kita belajar dengan guru Arab, kalau kita punya bacaan 75% dan ke atas mendapat sanad. Keduanya, kita ada lagi teori yang kita tersimpan di dalam kita punya metodologi Qiraat Center di video kita, YouTube kita dan juga Linktree kita. Boleh tengok beberapa kali pun tak ada masalah, percuma. Dan tutorial kita untuk membimbing, memegang tangan kita supaya kita, ini adalah namanya program integrasi kita, memantapkan seseorang pelajar itu dari segi membaca Al-Quran dengan baik.
Dan daripada itu, insya-Allah boleh mengajar. Sebab RH Qiraat Center memegang teguh kepada hadis Nabi, iaitu sebaik-baik seorang itu adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi itu yang kita harap. Harapan kita adalah orang ni belajar dan mengajar. Takut pula dia tak sure kan. Dia belajar dengan buku Arab. Dia kata, ish tak apa, faham cakap orang putih. So metodologi Qiraat 10 adalah di dalam bahasa Melayu. Dan tutorial juga adalah di dalam bahasa Melayu. Jadi insya-Allah dengan program sokongan yang dua ni, program integrasi kita ni, kita mantapkan seorang pelajar itu supaya berani tampil ke hadapan untuk mengajar. Saya sebenarnya sempat melihat beberapa institusi kiraat yang lain, tetapi saya lihat ada satu kelebihan yang tiada di akademi-akademi tersebut tapi ada hanya di RHQC. Bolehkah RH terangkan kepada penonton bagaimanakah RHQC memastikan para pelajarnya dapat belajar kiraat Al-Quran dengan baik dan mantap? Oh, sesiapa sahaja terbuka ya untuk belajar di RH Qiraat Center. Kita kalau nak ikutkan ada dua program. Satunya adalah program beyuran, iaitu belajar semua 10 kiraat ni. Satu lagi kita pun ada program percuma yang kita adakan. Istilahnya hadis, program-program syarahan kita yang kita bagi percuma. Metodologi kiraat 10 yang tentang peraturan tadi, tata cara bacaan tu semua kita bagi percuma ya, sebab kita nak ramai orang diajar tentang kiraat. Jadi macam mana cara nak masuk RH Qiraat Center? Telefon, sebab kita ada kalau masuk warga, masuk grup ya, masuk warga Qiraat Center di Telegram ataupun masuk tutorial punya grup. Itu kena telefon saya lah. Nanti keluarkan nombor saya 017 377-6658. InsyaAllah kita masukkan, saya dan tim saya akan masukkan puan ke dalam kita punya grup, dan daripada situ bolehlah bertanya lanjut sama ada terus nak belajar dengan guru Arab dulu ke ataupun nak belajar tajwid. Sebab ada juga kadang-kala yang dia ni tak berapa confident sebab dia punya bacaan Quran ni tak berapa cekap lagi daripada sebutan huruf, sama ada daripada segi sifat, lahjah, ataupun dia tahu yang diri dia tak cekap, so dia tak berani nak belajar kiraat ni sebab dia rasa riwayat hafz ni pun dia belum cukup lagi daripada segi bacaan. So daripada bulan 7 tahun ini saya baru buka sehingga ke Disember 2023 ni kita buka 4 kelas tajwid percuma untuk semua orang. Siapa saja yang nak masuk belajar dengan guru Arab kita, fokus adalah hanya kepada tajwid. Bila kita kata fokus kepada tajwid ini, kita bagi percuma ya, bacaan secara kumpulan kepada perseorangan. Tapi dia tak bolehlah baca banyak sebab dia dalam kumpulan. Jadi kita buka, tapi kita juga boleh belajar daripada kawan-kawan kita sebab semua akan ada berpeluang untuk membaca dalam sejam itu. Kita ada 4 kelas satu minggu. Ya, percuma. Apakah yang kita lihat tentang tajwid ini? Kita lihat pertama adalah tentang sebutan huruf. Kalau ra terbaris atas bukan ra. Ini mesti ra. Jadi kita perbetulkan benda macam tu ya. Alif lam tu al, tu bunyinya bukan al, tak ada qalqalah dan sebagainya. Kalau dal tu kita berhenti pada yang 5 huruf yang qalqalah tu, mesti bunyikan qalqalahnya. Qalqalah tu adalah lantunan. Yang kita tak namanya ada macam tu bunyinya. So kita betulkan dengan guru-guru Arab percuma ya. Jadi saya persilakan sesiapa sahaja untuk kontak kita. Nanti kita bagi link untuk masuk sebab kita ada 4 kelas percuma setiap minggu yang guru Arab mengajar, yang melihat kepada makhraj, sifat huruf, cara bacaan dan juga lahjah. Tak adalah teruk sangat bunyi lahjah Melayu, bukan. Kita cubalah tukarkan. Jadi bila dah confident sehingga bulan 12 nanti, 12 tahun ini kita ada 5-6 bulan ni untuk nak fokus. So insya-Allah tahun depan kita fokus balik kepada pengajian Al-Quran, sama ada nak ambil Torik Syatibiyah ataupun Torik Thayyibah. Kerana Torik Thayyibah ini adalah satu
produk baru kan, bukan pada kita je, bukan pada Malaysia saja, produk baru kepada dunia ya, kepada dunia. Jadi kita buat secara kumpulan supaya orang tak takut belajar tu. RH Qiraat Center sendiri telah menjalankan 7 qiraat dalam Thoriq Thayyibah. Dah jalan 7. Tinggal lagi 3 saja. So insya-Allah tahun depan kita fokus lagi 3 dan kita buka kepada individu, belajar terus kepada guru-guru kita. Insya-Allah. Menarik sekali promosi dan tawaran yang RHQC berikan. Kepada penonton yang berminat, anda bolehlah mendapatkan kelas dan tawaran RHQC ini dengan menghubungi nombor yang tertera di layar skrin. Baik, kita langsung sahaja ke soalan saya yang seterusnya. RH telah menyebut sebentar tadi tentang bacaan bersanad yang mutawatir terus hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, boleh RH terangkan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan sijil bersanad ini? Bila kita cakap tentang bersanad ini adalah seolah-olah kita memegang tali. Ya, tali kepada guru. Bila kita guru pegang kepada guru lain, guru sehingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi ambil daripada siapa? Ambil daripada malaikat Jibril, dan Jibril Allah telah turunkan semua ilmu-ilmu itu kepada Jibril. Tapi perantaraan antara Allah dengan Nabi SAW adalah Jibril. Jadi bila kita mendapat sanad itu, bacaan kita kenalah cantik. Cantik tu kenapa RH Qiraat Center berpegang kepada 75%? Sebabnya masjid memberi sijil hanyalah jika kita lulus sehingga 75%. Jadi maknanya bacaan kita bukanlah kena perfect as long as 75%. Ini di Malaysia sebab kita tak hafal Quran. Kalau di negeri Mesir, untuk mendapat sanad wajib menghafal Quran. Dia tak boleh ambil sanad tanpa menghafal Quran. Periksa dengan Syekh Nabil ya, Syekh Nabil Muhammad di Mesir, dan saya mendapat sanad saya selepas saya melalui peperiksaan. Maknanya dia bertanya saya tentang teori, dia juga meminta saya membaca setiap satu qiraat itu, dan daripada situ dia menghadiahkan sanadnya yang sama juga, sanad dia daripada guru dia. Itulah yang RH Qiraat Center lakukan ya. Jadi kita ada 2 cara. Satu memang kita dapat daripada guru yang kita belajar, dan cara kedua adalah kita periksa dengan guru yang tinggi sanadnya. Jadi bagaimana saya nak tolong ni? So mestilah sebab kita punya pasaran ketika ini adalah kebanyakannya 90% adalah orang Melayu ya. Tapi setengah tu memang fasih lah bahasa Inggeris semua. Tapi kita dan age group, target group kita kebanyakannya daripada 40 hingga ke 70, 80 macam tu. Tapi kebanyakan yang masuk dalam umur 50 ke atas lah. Jadi kefasihan dalam bahasa Inggeris tu ada. Tapi mungkin dengan guru Arab ni cara dia bercakap tu mungkin berlainan sikit kan. Huruf-huruf yang digunakan dan terutama huruf-huruf di dalam Al-Quran berbeza sikit. Dia digunakan. Jadi atas dasar itu saya rasalah saya pun berdoa lah juga kepada Allah macam mana minta tolong Allah tolongkan saya. Jadi saya datang dengan metodologi dulu, iaitu pengukuhan tentang tata cara, peraturan dan teori. Teori ni saya panggil peraturan lah untuk nak baca setiap satu qiraat. Jadi dia dah kukuh daripada segi itu, dia tak takut dah. Misalnya dia nak baca Hamzah, dia kena ada saktah. Saktah ni saktah pula dibagi kepada 2. Apakah hukum saktah? Misalnya, macam mana kita nak kenal mana kita nak buat saktah? Dia tahu benda tu. Mesti ada huruf hijaiyah yang sukun bertemu dengan Hamzah, dan Hamzah tu mesti berbaris. Jadi itu dia punya first, dia dah tahu dah. So daripada dia dah tahu tentang teori tu, senang dia identify. Dia boleh mengenal pasti mana dia patut buat saktah. Jadi bila saya dapat ustaz ni, dia pun terkenal dan dia fokus kepada kepada peraturan, dan ketika ini RHQC telah tamat semua 10 qiraat untuk Thoriq Syatibiyah. Ada di dalam kita punya YouTube dan Linktree, boleh semua orang boleh masuk. Kalau katakan nak belajar Kisai, pergi bahagian Kisai lah. Kalau rasa nak belajar Qiraat Asim, pergi bahagian Qiraat Asim lah. Semua 10 dah settle. Kita ketika ini dah settle 5 ya untuk qiraat
5 qiraat dan 1 untuk Thoriq Thayyibah. Kita buka nanti 28 hari bulan Ogos ini untuk Hamzah yang ke-6 dah. Untuk Thoriq Thayyibah. Jadi bila dah settle, pertamanya adalah tentang tata cara, peraturan kita dah settle satu. Yang keduanya, dia masih slow sikit daripada segi bimbingan. Macam doktor lah, dia belajar teori je, dia belajar dengan syekhah ataupun syekh kita, tapi dia rasa dia masih lacking. So daripada situ saya minta pula kita punya graduan untuk adakan fasa tutorial. So banyak yang kita ada lah. Ustaz-ustaz yang memang cekap mengajar, boleh tanyalah kepada kita punya pelajar-pelajar sekarang yang masuk kelas-kelas tutorial tu, rasanya ramai juga. So dia orang ni pun memang mantap lah sebab dia orang pun dah dapat sanad sendiri. So dengan ada 2 program sokongan, program integrasi ni, insya-Allah kita rasa mantap kita punya student untuk berani mengajar keluar. Sebab objektif satu je untuk dia mengajar, menyebarkan apa yang dia belajar di dalam RH Qiraat Center. Sebab supaya ramai lagi mengetahui tentang apakah qiraat, apakah bacaan yang berbeza, apakah sanad, apakah riwayat dan sebagainya. Ya? Sebelum kita menutupkan bual bicara ini, saya menjemput RH untuk berikan sepatah 2 kata kepada para penonton di luar sana. Dipersilakan. Sebelum Silalah masuk bertanya kepada RH Qiraat Center, terutamanya untuk kelas-kelas percuma. Kita banyak kelas-kelas percuma, masuklah sekurang-kurangnya yang kelas tajwid ni, percuma sehingga bulan 12, bersama dengan guru Arab kita, mengenali RH Qiraat Center, mengenali guru-guru Arab kita, di samping memperbaiki dan mencantikkan bacaan Al-Quran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Puan Syafinas. Waalaikumsalam. Terima kasih RH, sehingga kita bertemu lagi.